أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad-darain amin. Faslun fil jam'i wa taqdiman wa ta'khiran. Kita tengok atas sikit. Atas sedikit, atas pada tu 3 baris. Kita masukkan domi ataupun tepat gantung. Tu. Jadi kata dianya, jikalau tiada jadi mudharak ia orang musafir dengan puasa itu. Jikalau tiada jadi mudharak ia orang musafir dengan puasa itu. Tiada mudharak pada ketika itu, ketika safar. Ketika safar nah. Ketika safar, ketika musafir tidak dimdorak. Dan tetapi ditakutkan dhaif kalau puasa ia musafir. Dan adalah safar itu, padahal adalah safar itu safar haji atau perang. Nascaya membuka itu afdal pada puasa. Tepat ketika itu ya. Ketika itu, pada ketika itu, ketika safar. Pada ketika itu, ketika safar nah. Malam kita sakit. Tak payah ketika safar. Faslun fil jam'i taqdiman wa ta'khiran. Ai hadza faslun fi bayanil jam'i taqdiman wa ta'khiran. Ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang jamak sebagai jamak takdim dan takhir. Sebagai jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim makna kita himpunkan, kita sembahyangkan asar di dalam waktu zuhur. Jamak takhir bermakna kita sembahyangkan zuhur di dalam waktu asar. Maka pasal ini nak menyatakan 2 jamak ni, jamak takhir dan jamak takdim. Kata dia, dan harus bagi orang musafir, harus bagi orang musafir sebagai safar qasar. Harus bagi orang musafir sebagai, yakni akan sebagai safar qasar, yakni safar yang mengharuskan sembahyang qasar. Tu safar qasar. Sebagai safar qasar, yakni akan sebagai safar qasar, yakni safar yang mengharuskan sembahyang qasar.
Haruh apa fa'il bagi haruh, bahawa menghimpun ia orang musafir antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Boleh dia himpun sekali mengerjakan sembahyang asar dalam waktu sembahyang zuhur. Ini harus. Itu dia. Nah, menghimpun ia orang musafir. Nah, menghimpun ia orang musafir antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar, dan antara sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Dua ni boleh. Dua ni dapat menghimpun. Zuhur menghimpun dengan asar. Maghrib boleh himpun dengan isya. Maghrib nak himpun dengan zuhur, dengan asar tak boleh. Macam kita nak kerja ke waktu asar, kita kerjakan dalam waktu maghrib, itu tak boleh. Tak boleh mengerjakan sembahyang asar dalam waktu maghrib. Yang bolehnya, yang dapatnya ialah kita himpunkan zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak. Ni dalam perjalanan musafir kita. Ni dalam jalan musafir. Ini Allah Ta'ala bagi kemudahan kepada ummah Muhammadiyah supaya mereka tidak tinggal, tidak luputkan sembahyang. Maka jika menghimpun ia seorang, maka jika menghimpun ia orang musafir antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Dia menghimpunkan sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Menghimpun di dalam waktu zuhur. Di dalam waktu zuhur. Macam manakah menghimpunkan zuhur dan asar dalam waktu zuhur? Ini taswir pada kata menghimpun. Apa taswir? Nak buat rupa. Hendak membuat rupa. Macam manakah menghimpunnya? Lalu tu taswir. Dengan taswir. Buat rupa, buat masalah. Macam mana menghimpun? Macam ni, dengan bahawa sembahyang ia orang musafir akan asar serta zuhur. Bila sembahyang tu? Sebelum daripada masuk waktu asar. Ni sembahyang asar serta zuhur. Mana sembahyang zuhur dahulu, kemudian sembahyang asar. Kerana serta ni dia masuk pada matbu'. Serta ni terjemah daripada Arab Maka ni makna serta. Maka ni dia masuk pada matbu'. Matbu' duduk dulu pangkat dia. Tabi' duduk kemudian. Kemudian cakap kat sini, ibarat sini bahawa sembahyang ia musafir akan asar. Sembahyang serta zuhur, bermakna mengerjakan zuhur dahulu kemudian asar. Kerana zuhur dikatakan matbu', asar dikatakan tabi'. Ni kalau bahaskan ilmu nahwu. Ni dia. Dengan bahawa mengerjakan zuhur dahulu, kemudian mengerjakan sembahyang asar. Bila tu sembahyang itu? Sebelum daripada masuk waktu asar. Sebelum daripada masuk waktu asar, itulah kita katakan, maka dinamakan dia. Ada belakang ada. Maka dinamakan dia jamak takdim. Maka dinamakan dia kan sembahyang asar serta zuhur sebelum daripada masuk waktu asar. Maka dinamakan dia kan sembahyang asar serta zuhur sebelum daripada masuk waktu asar. Dinamakan jamak takdim. Nama jamak takdim tu buat asar dalam waktu zuhur. Dan jika menghimpun ia orang musafir akan keduanya dua sembahyang, yakni sembahyang zuhur dan sembahyang asar.
Dia himpunkan sembahyang zuhur dan sembahyang asar bersama. Menghimpun di dalam waktu asar. Menghimpun di dalam waktu asar. Macam manakah menghimpun dalam waktu asar? Dengan ni, iaitu dengan taswir. Dengan taswir, dengan makna buat rupa. Nak buat rupa akan menghimpun. Kalau bahasa Arab dia panggil al-ba' li taswir. Ba dihantarkan dia bagi membuat rupa masalah. Kemudian macam manakah menghimpunkan sembahyang zuhur dan asar? Dengan bahawa mentakhir ia orang musafir. Mentakhir ia seorang. Tak apa juga. Akan sembahyang zuhur nyo seorang hingga keluar waktu zuhur. Dia mentakhirkan sembahyang zuhur hingga keluar waktunya zuhur. Dan sembahyang ia seorang itu akan zuhur serta sembahyang asar. Sembahyang di dalam waktu asar. Kalau macam ni, maka dinamakan dia kan itu sembahyang. Maka dinamakan dia kan dimakian itu sembahyang. Apa? Sembahyang zuhur serta sembahyang asar di dalam waktu asar. Nama apa? Jamak takhir. Itu jamak takhir. Itu nama jamak takhir. Jamak kemudian bagi. Demikianlah dikatakan pada menghimpunkan antara sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Demikianlah, yakni seperti menghimpunkan sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Demikianlah, yakni seperti menghimpunkan sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Tu demikianlah. Habis itu kat tadi. Demikianlah ni baru pula ni. Demikianlah, yakni seperti menghimpunkan sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Tu sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Tu seperti itu pada pihak jamak lah. Pada pihak jamak, kalau sembahyang pada pihak jamak, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Demikianlah seperti menghimpunkan sembahyang zuhur dan sembahyang asar, dikatakan pada menghimpunkan antara sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Kalaulah kita himpunkan sembahyang maghrib di dalam waktu isyak, dikatakan jamak takhir. Kalaulah kita sembahyang isyak di dalam waktu maghrib, dikatakan jamak takdim. Tu jamak, dua-dua jamak. Ni kena ingat, yang ni kena ingat ni. Ni sama dengan zuhur dengan asar tadi. Sama dengan zuhur dan asar. Tu. Boleh kita, harus kita sembahyang maghrib di dalam waktu isyak. Dan harus kita mengerjakan isyak di dalam waktu maghrib. Maka nama dianya sama dengan zuhur dan asar tadi. Sekiranya kalau mengerjakan maghrib dalam waktu isyak, dikatakan jamak takhir. Sekiranya kalaulah kita sembahyang isyak di dalam waktu maghrib, dinamakan jamak takdim. Nama jamak takdim tu. Ada mai subuh macam mana? Sembahyang subuh ni nak himpun dengan isyak boleh ke? Aku nak himpun subuh dengan isyak selalu dah. Tak payah mai subuh. Nanti kalau tidur tak jaga pagi tu ini, tak payah semayang lah malam waktu subuh. Moga aku sudah himpun dengan isyak. Macam mana ni? Kata dia, adapun sembahyang subuh, maka tiada harus padanya pada sembahyang subuh oleh jamak semata-mata. Apa makna semata-mata? Tafsir bagi semata-mata.
Tu tafsir je semata-mata. Apa? Sama ada dijamakkan dia ke sembahyang subuh dengan zuhur atau dengan yang lainnya lain pada zuhur. Apa? Jamak dengan isyak. Sudah sembahyang isyak, bangun 2 rakaat, bangun pula, diri sembahyang 2 rakaat pula sembahyang subuh. Nah, nanti tidur tak payah bangun tak payah kejut pakai terus sembahyang terus, bangun pukul 9, pukul 10. Tak payah sembahyang subuh. Bolehkah macam tu? Hai. Tu. Bolehkah? Tak boleh. Ni dia kata macam mana? Ada pun sembahyang subuh, maka tiada harus pada subuh tu oleh jamak semata-mata. Sama ada dijamakkan dia ke sembahyang subuh dengan zuhur atau yang lain yang daripada zuhur. Apa yang lain? Seperti isyak. Seperti isyak, himpunkan dengan isyak. Itu tak boleh tak harus, mana haram, lagi pula tak sah. Hanya wajib disembahyangkan dia ke subuh di dalam waktunya, waktu subuh. Kerana subuh sudah pendek, maka benda yang pendek tak boleh dipendekkan dia. Itu kaedah usul fiqh. Benda yang pendek tak boleh dipendek. Benda yang luas boleh kita memendek. Benda yang pendek tak boleh dipendek. Kerana subuh 2 rakaat, kalau pendek, qasar di mana pendek? Qasar buat sekaat je dah. Buat sekaat, maka tak ada sembahyang sekaat. So kurang-kurangkan 2 rakaat sembahyang. Sekurang-kurang 2 rakaat sembahyang tu. Lalu tu hanya wajib disembahyangkan dia kan subuh di dalam waktunya, waktu subuh. Disembahyang. Kata wajib. Tak ada wajib. Wajib atas tiap-tiap kelakuan. Wajib atas tiap-tiap kelakuan. Wajib sembahyang dalam waktu dia. Tu kelakuan musafir ke, kelakuan hadir ke, tak ada kira. Subuh ni mesti sembahyang di dalam waktu. Atas tiap-tiap kelakuan musafir ke atau kelakuan hadir. Tiap-tiap kelakuan, yakni kelakuan musafir atau hadir. Kelakuan musafir atau hadir. Tu kelakuan susah, kelakuan senang, macam-macam lah, banyak kelakuan. Subuh mesti dia kena sembahyang dalam waktu. Kelakuan sihat-sihat ke, kelakuan senang, kelakuan sakit, banyaklah kelakuan tu. Tiap-tiap kelakuan. Kelakuan sihat ke, mesti sembahyang subuh di dalam waktu. Kelakuan sakit ke, kelakuan penat pada kerja ke, balik kerja malam-malam, kami tak check up kami tak mampu nak bangun subuh. Begitu sekalipun mesti subuh kena sembahyang di dalam waktu. Ikutlah kelakuan apa. Kelakuan pergi rehlah ke, kelakuan pergi berjalan kat situ kat sini, kelakuan berziarah, kelakuan mana-mana, kalau tidur ke rumah atau tidur ke rumah orang, macam-macam kelakuan. Tu bagi cakapnya tiap-tiap kelakuan. Banyak kelakuan tadi. Maka subuh wajib kena mengerjakan dia di dalam waktu. Habis masalah tu. Dan ada pun sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, maka harus dijamakkan dia ke sembahyang Jumaat dengan sembahyang asar. Harus. Jamak-jamak sebagai jamak takdim, yakni akan sebagai jamak takdim jiwa. Yakni jiwa. Akan sebagai jamak takdim jiwa, jamak mendahulu, dengan bahawa mengerjakan asar dalam waktu Jumaat. Macam mana? Macam kita sembahyang Jumaat. Di dalam kita sedang sembahyang Jumaat, mesti kita niat. Niat ketika sembahyang Jumaat. Sama ada lepas takbir atau sebelum bagi salam. Niat aku hendak sembahyang asar di dalam waktu Jumaat.
Tu jamak takdim apabila sudah sembahyang Jumaat, apabila selesai sembahyang Jumaat. Tu aku hendak sembahyang asar di dalam waktu Jumaat. Jamak. Nah, jamak takdim apabila selesai Jumaat. Niat macam tu ketika sedang sembahyang berjumaat. Nah, sedang sembahyang Jumaat, niat macam tu. Kemudian apabila selesaikan daripada salam. Nah, selesaikan Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita baki naik seorang. Baki naik seorang, qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu setakat qomat. Nah, masa dianya setakat qomat. Kemudian apabila selesai qomat, Allahu akbar, sahaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar. Kalau makmum, kalau imam, kalau seorang tak payah ingat makmum, tak payah niat imam. Nah, kerana Allah Ta'ala sembahyang terus 2 rakaat. Senang. Senang. Akan tapi sembahyang hari Jumaat ni, nak jamak ni, mesti kita nak pergi hari Jumaat, kita mesti kena tahu jalan yang kita pergi itu. Nah, adakah boleh kita sembahyang Jumaat? Kalau jalan yang kita pergi itu tak boleh kita sembahyang Jumaat, dengan bahawa kita naik bas ke ataupun naik apa-apa saja ke, nah, maka ni tak boleh dia saat itu musafir hari Jumaat. Kalau nak juga sebab musafir hari Jumaat, mesti kena bertolak belum daripada naik fajar hari Jumaat. Nah, sebelum daripada naik fajar pada pagi Jumaat, kita bertolak keluar pada rumah, niat aku hendak musafir, maka itu tak apa. Nah, kalau pergi lepas subuh, lepas naik fajar, itu tak boleh. Kalau kita tinggalkan sembahyang Jumaat, maka haram, berdosa. Berdosa. Nah, adakah harus kita mengerjakan sembahyang qasar jamak? Itu jawapan sudah lepas. Jawapan masalah ini sudah lalu semalam. Semalam 2 malam lepas. Malam lepas sudah lalu. Kita dah cakap masalah ni. Habis. Maka tiada sah dijamukkan dia ke sembahyang Jumaat sebagai jamuk takhir, dengan bahawa sembahyang Jumaat di dalam waktu asar, itu tak boleh. Kenapa? Kerana setengah daripada syarat sah sembahyang Jumaat itu dikerjakan dia ke sembahyang Jumaat di dalam waktu zuhur. Itu setengah daripada syarat sah sembahyang Jumaat. Mesti kena kerjakan sembahyang Jumaat di dalam waktu zuhur. Dan pula sembahyang Jumaat kena 40 orang. Tak boleh sembahyang seorang. Nah, baik, habis. Bermula syarat bagi sah jamak takdim itu. Ni macam orang nak jamak takdim, mesti kena tahukan syarat dia. Syarat sah jamak takdim. Bermula syarat bagi sah jamak takdim itu 6 syarat. Tu 6 syarat. Syarat ni gapo? Kalau bahasa Sia ngenkai. Kalau itu takrif bagi syarat, tiap-tiap perkara yang sah suatu dengan dia, itu syarat. Maka syarat ni untuk mengesahkan sembahyang. Nah, syarat ni untuk sah, rukun tu untuk jadi. Maka di sini syarat bagi sah jamak takdim 6 syarat. Bermakna apabila lah luput syarat, luputlah semua jamak. Apabila luput syarat, luput jamak. Tak boleh nak jamak. Idzan tafasyartu intafal masyru'. Apabila apabila ketiadaan syarat, maka ketiadaan masyru'. Apabila ketiadaan syarat yang 6 ni, maka ketiadaan juga masyru'. Apa ini sembahyang jamak? Tu kaedah lah, kaedah usul fiqh. Pertama daripada 6 syarat, tertibkan sembahyang yang dijamukkan dia ke sembahyang. Tertibkan, teraturkan sembahyang yang dijamukkan itu. Macam mana tertib? Ini taswir pada kata tertib. Dengan bahawa
memulai ia tu. Ia seorang. Nah, ia sembahyang jamak tu dengan bahawa memulai ia semua orang yang sembahyang jamak itu dengan sembahyang yang pertama. Apa sembahyang pertama? Iaitu sembahyang yang pertama, sembahyang ampunya waktu. Kalau bahasa kat sini orang panggil sembahyang tuai waktu. Kat sana panggil sahibul wakti, sembahyang tuai waktu, sembahyang ampunya waktu. Kalau sembahyang dalam waktu zuhur, maka zuhur itulah ampunya waktu. Kalau sembahyang dalam waktu maghrib, maka maghrib itulah ampunya waktu. Kenapa mesti kena tertibkan sembahyang di jamak? Kerana waktu itu bagi sembahyang yang pertama tu. Kerana waktu itu bagi sembahyang yang pertama, atau bagi sembahyang ampunya waktu. Waktu tu bagi sembahyang ampunya waktu. Lalu tu tertib ni sebagai syarat. Kalau jamak takdim asar dalam zuhur, mesti kena sembahyang zuhur dulu, kemudian asar. Kemudian kita ni jenis masa nakal. Kita ni jenis masa nakal, masa tebulah. Masa tebulah. Wasallallahu. Dalam kitab bagi tahu kata tak boleh sembahyang asar dahulu pada sembahyang zuhur apabila jamak takdim. Kita ni beres kawan. Kawan ni beres sembahyang asar dulu, lepas tu sembahyang zuhur. Boleh tak? Tu. Sembahyang asar dulu, kemudian sembahyang zuhur. Maka asar kita itu tak sah, tak pakai. Zuhur pakai. Zuhur tu jadi. Akan tetapi apabila pulaknya di dalam hari zuhur tak ada niat hendak sembahyang asar dalam waktu zuhur, maka itu saja pula tak boleh nak jamak asar dalam zuhur. Ni masalah jadi bagi. Tu baik. Tu. Dan sembahyang yang kedua itu yang mengikut baginya bagi sembahyang yang pertama, iaitu sembahyang ampunya waktu. Maka jika jamak ia seorang antara zuhur dan asar sebagai jamak takdim dengan bahawa mengerjakan asar dalam waktu zuhur, itu dikatakan jamak takdim. Jawab bagi jika yang lazim akan dia, yakni wajib akan dia, akan seorang itu oleh mendahulukan sembahyang zuhurnya seorang, mendahulu di atas sembahyang asarnya seorang. Wajib mesti kena sembahyang zuhur dahulu daripada waktu asar. Apa disebut wajib? Bermakna apabila lah kita sembahyang asar dahulu pada zuhur, mana asar kita mana berdosa sekiranya kalau kita tahu. Demikianlah, yakni seperti jamak antara zuhur dan asar sebagai jamak takdim. Demikianlah, yakni seperti jamak antara zuhur dan asar sebagai jamak takdim. Kalau jamak ia seorang antara maghrib dan sembahyang isya. Kalau jamak antara maghrib dan sembahyang isya. Jamak maghrib antara maghrib dan sembahyang isya. Dan jika akas ia seorang, habis titik noktah kat situ. Habis masalah tu. Jadi sama. Jamak antara maghrib dan isyak macam tu juga. Macam mana? Yakni lazimlah akan seorang kena mendahulukan sembahyang sembahyang iaitu sembahyang maghrib di atas sembahyang isyak. Tak boleh sembahyang isyak di atas sembahyang maghrib. Habis masalah tu.
Ni dan jika angkas ia seorang, akas ni mana berbalik, dan jika berbalik ia seorang, berbalik macam mana? Ni macam ni. Ini taswir pada kata berbalik. Berbalik dengan bahawa mendahulu ia seorang akan sembahyang asar di atas sembahyang zuhur, padahal dia jamak takdim. Dia mengerjakan sembahyang asar di atas sembahyang zuhur. Maka yang asah itu, maka kau, maka perkataan, maka kau atau perkataan yang sah itu sembahyang zuhur juga. Tu berkata yang sah. Macam bukan perkataan. Maka yang sah itu, maka sembahyang yang sah itu. Bukan kau. Maka sembahyang yang sah itu sembahyang zuhurnya juga. Sembahyang zuhur juga, yang ini sahaja. Adapun sembahyang asar nyonya seorang itu, maka tiada jadi ia sembahyang asar fardu, tak jadi fardu. Dan tiada jadi ia sembahyang asar sunat. Fardu tak jadi, sunat tak jadi. Itu dia, tak jadi fardu, tak jadi sunat. Jika adalah ia seorang yang sengaja lagi yang mengetahui. Jika ada ia seorang ni yang sengaja, kalau kat sini panggil yang sengelain. Lagi yang mengetahui, dia tahu, dia mengetahui, akan tetapi dia sengaja dia mengerjakan dia. Ini tidak jadi fardu dan tidak jadi sunat. Maka jika adalah ia seorang itu yang jahil, yang tak tahu, yang jahil, yang tidak mengetahui, katanya tak boleh mengerjakan asar belum pada zuhur kalau nak jamak takdim. Itu tak boleh. Tahu yang lupa, adalah dia ini yang lupa. Macam mana Hana jawab? Sejadi sembahyang asarnya asal seorang itu sunat mutlak, tak jadikan fardu, jadi sunat mutlak saja. Tapi kata jadi sunat mutlak ni, jika tiada atasnya atas sembahyang asar, jika tiada atasnya atas sembahyang asar ni sembahyang yang luput. Jika tiada atasnya sembahyang asar itu sembahyang yang luput daripada macamnya semacam sembahyang asar. Sembahyang yang luput, hal keadaan sembahyang luput ni adalah ia daripada macamnya sembahyang asar. Sekiranya kalau tak ada lah sembahyang yang dia luput dari sejenis, daripada macam, daripada sejenis, daripada bagai sembahyang asar. Ketika tu jadi sunat mutlak. Ketika itu yang sunat mutlak. Kemudian apabila ada sembahyang yang dia pernah luput sembahyang asar, dah lama dah masa dia belum qada, belum diqadakan. Macam mana? Kata dia, maka jika ada atasnya, atas yang jahil atau yang lupa itu, barang yang tersebut. Apa barang tersebut? Yakni daripada sembahyang yang luput daripada macamnya. Maka jika ada atasnya, atas yang seorang jahil atau yang lupa tu, barang yang tersebut. Apa barang tersebut? Yakni daripada sembahyang yang luput. Yang luput daripada macamnya, macam sembahyang asar tu. Itu dia. Padahal tiada kait ia, tiada ikat ia yang jahil atau yang lupa di dalam niatnya, niat yang jahil atau lupa. Tiada ikat, tiada kait, akan ada dan qada. Apa makna? Maknanya dalam niat dia tidak mengatakan ada dan qada, dengan bahawasanya dia kata aku sembahyang fardu asar.
2 rakaat. Karena Allah Ta'ala, dia tidak mengatakan adat di mana tunai, dan dia tidak mengatakan qada di mana ganti. Dia tak kata mana-mana satu pun. Tu maknanya dia tidak kait dengan kata adat, dengan kata tunai atau qada. Atau niat ia seorang akan ada. Dia niat adat, tetapi menghendaki ia seorang itu akan ada lugawi, adat yang bahasa lugah. Tu adat yang bahasa lugah weh. Tu. Macam mana? Jawab, saya jatuhlah sembahyang asarnya itu jadi qada bagi sembahyang yang lupa. Tu dia. Bagi sembahyang yang lupa. Kita tak kata apa-apa. Ni ingat baik weh. Ni luasnya ilmu syariat. Kalau kita kira dengan otak kita ke, tak jadilah. Jadi sia-sia saja, tapi dah. Apabila kita sudah tinggalkan sembahyang, kita sembahyang asar. Sebelum pada sembahyang zuhur, padahal kita jamak takdim. Maka tengoklah sembahyang kita, adakah pernah luput? Adakah pernah tinggal sembahyang? Kalau pernah tinggal, maka sembahyang yang itulah diqada ke sembahyang yang kita pernah tinggal. Tapi dalam niat kita tu tidak naik adat, tak ada niat qada. Atau niat adat, tapi adat yang bahasa lugawi, bahasa lugah. Tu makna tunai begitu ya. Ni. Jatuhlah sembahyang ijazah itu jadi qada bagi sembahyang yang luput, sembahyang yang tinggal. Maka pada masalah angkas ini, mana masalah angkas atas tadi, dengan bahawa mendahulu ia ke sembahyang asar di atas sembahyang zuhur, itu masalah angkas. Dan pada masalah angkas ini, masalah berbalik ini, jikalau menghendaki ia seorang akan jamak, sewajib atasnya tak seorang mengulangkan sembahyang asar yang lain pula. Jadi asar yang pertama tidak dikirakan dia. Bahkan kira tu sunat mutlak kalau dia tu tak tahu. Kalau dia sudah tahu gitu gini, dia sengelai. Tidak jadi apa-apa sedia pula. Tak jadi apa-apa. Tak jadi sunat, tak jadi fardu. Bahkan kalau niat dia bermain-main itu haram. Haram, bukan sia-sia pun. Niat bermain-main. Tak boleh. Bersenda-senda main itu tak boleh dengan sembahyang. Macam sekarang ini sembahyang buat TikTok. TikTok, decok dalam semayang, berjoget semayang. Dunia sekarang dunia sparrow. Tu dia dah. Kemudian dalam sembahyang zuhur itu, tu dia. Wajib atas seorang, seorang itu mengulangkan sembahyang asar yang lain pula. Mengulang-ulang kemudian daripada sembahyang zuhur nyonya seorang itu. Lepas daripada dia sembahyang zuhur ulang mula pula. Tapi kata wajib atasnya mengulang tu. Kalau dia nak ke jamak tu, wajib dia mengulang. Kait kata wajib jika tiada panjang oleh perceraian di antara sembahyang zuhur, sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua. Tidak lama, tidak panjang oleh perceraian. Lama mana panjang ni? Lama perceraian, iaitu sekadar 2 rakaat sembahyang yang ringan. Tu tiada panjang oleh perceraian. Jadi perceraian jadi jadi maafkan ialah perceraian sekadar 2 rakaat sembahyang yang ringan. 2 rakaat sembahyang ringan ni mana sebentar sahaja, bukan lama. Sebentar ya. Sembahyang 2 rakaat yang ringan. Cuba kita tengok orang Arab ketika sembahyang yang ringan. Sekejap je. Sudah.
Maknanya sembahyang dua rakaat ringan ni, iaitu kita simpankan sembahyang itu dengan rukun-rukun saja, tak payah diambilkan sunat-sunat. Mana rukun 13 je. Sudah takbir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hingga sampai waladdallin. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sekejap ya. Jangan bercerai yang lama. Lalu itulah diberikan kepada mereka yang sembahyang qasar, yang sembahyang jamak ni, diberikan menyelangi di antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua, iaitu sekadar iqamat. Sekadar iqamat. Ini jamak takdim lah. Kalau jamak takhir okey, tak apa. Jamak takhir tak apa, jamak takdim lah dibagi menyelangi qadar iqamat sahaja. Ada pun wirid, subhanallah, subhanallah, doa lagi. Itu panjang tu. Kemudian selepas pada wirid kita iqamat pula. Ini panjang. Nah, panjang tu. Lalu tu disebutkan dalam kitab-kitab, dia bagikan peluang, bagikan menyelangi iqamat saja. Sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah siap, bangun naik, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sudah selesai qomat, usolli fardul asri, usolli fardul isya. Sekadar tu saja. Bukan selepas sembahyang pertama kita ada doa, ada wirid. Lagi lepas tu hendak wirid selepas dah sembahyang yang kedua. Wirid lah panjang mana pun. Nah, wirid ni tak habis. Tapi apabila kita berlamatan, berlamatan dan lama perceraian di antara dua sembahyang itu, membawa kepada tak sah jamak. Apabila tak sah jamak, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Sembahyang asar tak sah, maka kena mengerjakan asar di dalam waktu asar. Ni takut setengah orang tu dia sudah sembahyang yang pertama, dia berwirid, dia zikir. Kamu zikir, dia qomat. Padahal di dalam kitab-kitab dia bagi maklumkan kepada mereka yang hendak jamak ni ialah menyelangi iqamat saja. Ingat baik tu, kerana dua rakaat yang ringan ni memang ringan betul. Ringan betul. Iaitu dua rakaat yang ringan ni, dia ringan dua rakaat, mana dua rakaat ia tersimpankan di atas rukun-rukun sahaja, tidak mengerjakan yang sunat-sunat. Takkan dalam sembahyang banyak yang sunat-sunat. Akan tapi apabila kita kerjakan sembahyang yang rukun 13 itu sahaja, mengerja rukun 13 sahaja, ringan betul lah sembahyang tu. Ni dia. Kemudian selepas pada zuhur, lepas dah sembahyang pertama, kita wirid. Wirid subhanallah, 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 subhanallah. Habis masa putus. Apabila putus, tak sah lagi qasar. Sabit tu dia kata kat sini, dia bercakap kat sini ibarat ni. Jangan panjang perceraian tu. Itu dia. Jika tidak panjang oleh perceraian, tu, maka panjang perceraian ni ialah sekadar dua rakaat sembahyang yang ringan, dengan bahawa tersimpankan sembahyang itu yang rukun-rukun sahaja, tidak mengerjakan sunat di dalam sembahyang itu. Itu dikehendaki sembahyang yang ringan dua rakaat. Dah habis dah, habis kat tu. Dan jika panjang ia perceraian, nescaya tiada harus baginya bagi seorang jamak. Macam mana panjang? Dengan bahawa lebih daripada dua rakaat sembahyang yang ringan tadi. Tu panjang perceraian. Dengan bahawa lebih daripada qadar sembahyang dua rakaat yang ringan. Tu itu mana panjang. Nescaya tiada harus baginya bagi seorang jamak.
Maka saya duduk kat sana, tinggal kat Yaman. Pernah tinggal sekali kat Yaman masa sembahyang dengan Habib Umar. Macam tu dah dia sembahyang. Apabila sudah sembahyang pertama, dia alatul, selalu dia teruskan bangun, maka orang belakang bagi iqamat. Sudah selesaikan iqamat, teruskan sembahyang yang kedua. Di celah-celah itu, di antara itu tidak ada wirid, tidak ada apa-apa satu pun. Masa saya duduk tinggal kat Yaman macam tu, saya ada perhati macam Habib Wahya jamak, dia sudah selesaikan yang pertama, dia terus bangun, maka orang belakang bagi iqamat. Ni dia selepas pada sembahyang kedua itulah mendatangkan wirid-wirid aurat yang mana yang tertinggal, dia mendatang semua. Sebelum pada tu dia tak mendatangkan wirid. Ni sembahyang yang ringan ni memang sebentar sangat, sebentar, sekejap sangatnya. Sekejap je. Baik. Dia jaga baik, yang ni jaga baik. Kita ambil sah sembahyang jamak, jangan ambil fadilat ambil fadilat habis. Ambil kelebihan sembahyang nak wirid apa gitu gini, nanti sembahyang tak sah. Habis cara. Sebab itu dia mengatakan di sini, kalau panjang perceraian itu setiada harus bagi seorang jamak. Tak boleh dia jamak. Seperti lagi akan sebutnya. Seperti barang yang ni hukum. Kata tiada harus bagi jamak tu, lagi akan sebutnya barang. Seperti barang yang lagi akan sebut nyonya barang. Apa barang? Yang ni hukum. Apa hukum? Yang ni tiada harus baginya jamak tu. Sebut-sebut pada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga bagi sah jamak takdim, dia akan sebut di sana. Insya-Allah ini tidak panggil tak masuklah panjang angan-angan apabila kita kaitkan dengan insya-Allah. Dan keduanya daripada 6 syarat. Keduanya pada 6 syarat, niat jamak antara sembahyang ampunnya waktu. Dan kedua daripada 6 syarat, niat jamak. Niat jamak di dalam sembahyang ampunnya waktu. Kalau sembahyang zuhur, kalau jamak asal dalam zuhur, maka zuhur itulah dikatakan ampunnya waktu. Kalau sembahyang isyak di dalam maghrib, maka maghrib itulah dikatakan ampunnya waktu. Dalam hal kita sembahyang itu, dalam sembahyang punya waktu seperti sembahyang zuhur. Di dalam sembahyang zuhur itu mesti kita kena niat jamak. Mesti kita kena niat jamak. Dalam waktu tu. Dan jika serta beri salam pertama sekalipun, apa? Dan jika niat jamak itu, dan serta apa? Dan jika niat jamak itu serta memberi salam yang pertama sekalipun, tu sekalipun mesti kena niat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Sembahyang yang punya waktu. Yang pertama yang punya waktu. Niat macam mana? Niat dengan bahawa niat ia seorang. Ini taswir pada kata niat jamak. Macam manakah niat jamak? Dia bagi taswir, bagi membuat rupa. Macam manakah rupa niat jamak di dalam sembahyang punya waktu? Dengan bahawa niat ia seorang akan memperbuatkan sembahyang asar, kemudian daripada selesainya seorang daripada sembahyang zuhur. Tu niat jamak. Dia niat akan perbuatkan sembahyang asar, kemudian daripada selesainya seorang daripada sembahyang zuhur. Tu. Aku hendak sembahyang asar apabila selesai sembahyang zuhur. Senang ya niat tu. Tu mana jamak. Aku hendak sembahyang asar apabila selesai daripada zuhur. Selesai sembahyang zuhur, aku hendak sembahyang asar. Jamak akan sebagai jamak takdim. Panjang sikit tu. Tu ketika kita duduk dalam sembahyang.
Tu. Maka tiada memadai niat jamak itu dahulu daripada takbiratul ihram. Belum takbiratul ihram bagi niat punya waktu lagi kita dah niat jamak situ. Itu tak boleh, tak memada, tak sah. Maka tiada madai tak sah niat jamak itu dahulu pada takbiratul ihram. Bagi sembahyang ampunya waktu mesti kena takbiratul ihram bagi sembahyang ampunya waktu dahulu, barulah boleh niat jamak. Dan tiada kemudian daripada salam sembahyang ampunya waktu. Tiada juga. Apa? Dan tiada memadai niat jamak itu kemudian daripada salam sembahyang ampunya waktu yang pertama tadi. Sembahyang kemudian ada salam sembahyang ampunya waktu. Salam mana? Salam yang pertama. Itu pun tiada madai juga. Yang kedua mesti niat nyamak di dalam sembahyang ampunya waktu. Ingat baik tu. Ini bagi mereka yang hendak musafir. Habis yang kedua. Dan ketiga daripada ana perkara mualat. Apa mualat? Yakni berturut-turut tu mualat. Berturut-turut antara dua sembahyang yang dijamakkan itu berturut-turut. Macam manakah makna berturut-turut? Ini taswir. Banyak taswir kitab ni. Ini taswir buat rupa. Membuat rupa akan bagi berturut-turut. Macam manakah berturut-turut? Dengan sekira-kira tiada dipanjang oleh perceraian antara keduanya dua sembahyang yang dijamak itu. Tu. Dengan sekira-kira tiada panjang oleh perceraian antara keduanya dua sembahyang yang dijamak tu. Macam mana tak panjang weh? Tak panjang. Taswir pada kata tiada panjang. Apa? Dengan masa yang teluh ia akan 2 rakaat dengan seringan-ringan mungkin, dengan seringan-ringan dapat. Itu tak panjang. Tiada panjang oleh perceraian antara keduanya. Tiada panjang dengan masa yang telus. Dengan masa yang telus ia seorang sembahyang akan 2 rakaat dengan seringan-ringan mungkin. Tu jangan panjang, dengan seringan-ringan dapat. Maka dhabit seringan-ringan dapat ni ialah sembahyang simpankan yang fardu-fardu, yang rukun-rukun sahaja. Tak ada kitab-kitab dhabit, kitab-kitab yang lain. Dia cakap masa tu. Macam manakah seringan-ringan mungkin? Yakni sembahyang yang tersimpankan dengan rukun-rukun sahaja. Mana pendek enggak? Tu. Tu seringan-ringan mungkin. Maka jika jamak ia seorang sebagai jamak takdim antara maghrib dan isyak, padahal panjang oleh perceraian, padahal lama oleh perceraian antara keduanya maghrib dan isyak, dan jikalau dengan uzur sekalipun dan jikalau adalah panjang perceraian itu dengan uzur sekalipun. Belum jawab lagi. Dan jikalau dengan uzur apa? Dan jikalau adalah panjang perceraian itu dengan uzur sekalipun. Macam mana uzur? Ini misal bagi uzur seperti lupa atau pitam. Pitam ni gelap mata. Duk semayang baik-baik, mai gelap mata terbalik. Ataupun mengesasang. Pingsang. Pingsang, pitam. Tu uzur. Begitu sekalipun. Macam mana? Nasya batal sembahyang isyaknya seorang. Ni tak boleh kita bercerai lama ni. Batal sembahyangnya dan tiada harus bagi seorang itu jamakkan lagi.
Mana tak boleh dia nak jamakkan lagi sembahyang isyak dalam waktu zuhur. Kenapa tiada harus? Ilak pada kata tiada harus. Kerana nafi syarat mualat, yakni ketiadaan syarat mualat. Nafi syarat mualat mana ketiadaan syarat mualat, ataupun bahasa sini panggil ketiadaan mana tak ada syarat mualat. Tak ada syarat mualat. Padahal mualat itu sebagai syarat bagi jamak. Tiba-tiba syarat mualat ni tak ada. Apabila tak ada itulah dikatakan tak harus baginya jamak, tu dia. Kemudian apabila tak harus bagi jamak, hanya wajib ia seorang mengulangkan sembahyang isyak nyonya seorang, mengulang di dalam waktu isyak. Di dalam waktu isyak. Apabila masuk waktu isyak, mesti dia wajib dia kena ulang sekali lagi akan sembahyang isyak. Tu. Dan jika mencerai ia seorang antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua itu dengan sunat ratibah, sunat kapit fardu. Ni masalah pelik. Dan jika mencerai ia seorang antara sembahyang pertama. Yang pertama yakni sembahyang punya waktu seperti zuhur atau maghrib. Dan sembahyang yang kedua itu apa? Seperti asar atau isyak. Mencerai apa mencerai? Menyelangi. Itu mencerai. Menyelangi antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua itu. Menyelangi dengan sunat ratibah, sunat kapit fardu. Sunat yang tetap bagi fardu sembahyang. Apa? Seperti sunat qabliyah, ba'diyah. Qabliyah bagi zuhur, ba'diyah bagi zuhur. Sunat asar, qabliyah bagi maghrib, ba'diyah bagi maghrib. Qabliyah bagi isyak, ba'diyah bagi isyak. Itu sunat ratibah. Maka dia menyelangi di antara dua sembahyang itu dengan sunat ratibah. Padahal dia mengerjakan jamak takdim. Macam mana orang ni? Macam mana sembahyang dia weh? Nascaya putus oleh mualaknya seorang. Putus mualak. Apabila putus mualak, tak dapat lagi dia hendak menjamakkan. Tak boleh. Wajib kena mengulangi, kena sembahyang isyak dalam waktu atau sembahyang asar dalam waktu. Tu. Macam putus oleh mualaknya. Apabila dah putus mualak, maka tiada harus baginya, bagi seorang jamakkan lagi. Tak boleh dia jamakkan lagi. Kerana dah putuskan mualak. Bersalahan jika diceraikan antara keduanya dua sembahyang itu dengan iqamat bagi sembahyang. Ni tak sama ni. Tadi bercerai dengan sunat ratibah. Yang ni bersalahan jika diceraikan antara keduanya dua sembahyang itu. Yang ni sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua tu. Dicerai, diselangi dengan iqamat bagi sembahyang. Dengan iqamat. Apa iqamat? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu iqamat bagi sembahyang. Itu iqamat dia. Sekadar tu. Macam mana? Maka tiada putus oleh berturut-turut antara keduanya dua sembahyang itu. Tiada berputus-putus. Tu. Pasal apa? Kerana apakah tidak berputus-putus? Kerana bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala jamak ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tempat yang bernama Namrah.
di tempat yang bernama Namirah. Ada macam itu, ada macam Namrah. Nih, ada macam Namrah, Namirah. Nama tempat. Iqamah ia nabi kita. Iqamah ia nabi kita. Yakni nas dah. Maka iqamah ia. Iqamah ia yakni maka iqamah ia nabi kita. Tu bagi sembahyang antara keduanya dua sembahyang. Tu. Ni ingat kita ikut sunnah lah. Selepas daripada kita sembahyang yang pertama, teruskan kita qomat. Tak payah sunat tu sunat ni, wirid tu wirid ni, tak payah nanti nak wirid lepas sembahyang yang kedua, wirid lah panjang mana pun. Tapi selepas yang pertama kita ikut satu sunnah Rasulullah. Nah, selesai daripada sembahyang pertama, Nabi kita pun iqamat. Maka iqamat ia Rasulullah, ia Nabi kita bagi sembahyang antara keduanya. Bagi sembahyang antara keduanya dua sembahyang tadi. Habis setakat tu. Berkata Syekh Muhammad Asyurbini. Ni mula ismula tu. Berkata Syekh Muhammad Asyurbini, berkata di dalam Mughnil Muhtaj. Tu Mughnil Muhtaj kitab fiqh. Kalau Mughnil Labib ialah kitab nahwu. Tu kitab tinggi saja ni. Kitab tinggi ni. Tu di dalam Mughnil Muhtaj. Apa dia kata? Dia kata macam ni. Ini maqulul qaul bagi berkata Syekh Muhammad. Tu. Ini maqulul qaul bagi kata Syekh Muhammad. Kata apa? Dan tiada mudarat oleh perceraian dengan mengambil uduk. Dan tiada mudarat oleh perceraian antara kedua sembahyang itu. Dah. Oleh perceraian antara dua sembahyang. Antara dua sembahyang itu. Tiada mudarat, maknanya tak apa-apa, tak ada apa-apa, la ba'sa. Nah, perceraian dengan mengambil wuduk. Ni setelah pada kita solat yang pertama, selesai sembahyang yang pertama, berhadas. Kemudian apa yang berhadas, kita teruskan ambil wuduk baru. Maka kata Syekh Muhammad Asyurbini, itu tiada mudarat. Apa makna mudarat? Tak apa, boleh menyelangi di antara sembahyang pertama sembahyang kedua dengan mengambil wuduk. Kata tiada mudarat ni, dengan tiada khilaf, dengan tiada menyalahi dan bersalahan bainal ulama, di antara ulama-ulama. Semua ulama kata boleh, tak mudarat, la ba'sa. Tu dia nah, ingat baik ni masalah penting ni, masalah penting. Tahu mana kita sembahyang sudah pertama, selesai pertama, berketuk. Bawa berketuk berasak. Berasak lagi tu rumah sembahyang. Tu dia. Nah, berasak tu rumah sembahyang. Lepas tu, pas bawa kata ini, baik sembahyang tu, naik hubung mula-mula. Nah, setelah pada kita selesai sembahyang pertama, berketuk, berhadas. Teruskan kita ambil sembahyang. Setelah selesaikan ambil wuduk, teruskan hubung balik sembahyang yang kedua. Ini la ba'sa, tak apa-apa, tak ada mudarat apa pada perceraian, yakni boleh. Tu. Intaha, su'lah ia perkataan Syekh Muhammad Asyurbini, atau su'lah ia Mughnil Muhtaj. Perkataan Syekh Muhammad Asyurbini di dalam Mughnil Muhtaj. Tu intaha. Su' di mana selesai. Mana su' habis. Su' lah ia. Tu perkataan banyak tu. Tu. Habis. Maka yang ni yang baru pula ni. Habis masalah dulu tu. Ni masalah lain pula. Dan jika teringat ia seorang, kemudian daripada kedua sembahyangnya,
teringat akan tinggal satu rukun daripada sembahyang yang pertama. Sewajib atasnya boleh mengulangkan kedua sembahyangnya kerana batal sembahyang pertama dengan sebab ditinggalkan rukunnya. Tu. Kerana tiada sah fardu sembahyang yang kedua dengan sebab luput syarat. Ini masalah ini. Tu. Masalah pula, insya-Allah kita bahas pula malam besok. Malam ni sekadar tu saja. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallah, wa bihamdika.